Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Wa qala azza wa jalla fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bertemu di dalam kuliah Ramadan, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Disebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran ayat 183 surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka siapa dalam kalangan kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka gantikanlah puasa sebanyak beberapa hari pada hari-hari yang lain, iaitu selain daripada bulan Ramadan. Manakala orang yang mampu melakukannya tetapi mereka tidak berpuasa, wajib baginya membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa yang mengerjakan kebaikan dengan rela hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Kalian berpuasa adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Berapa hari yang ditentukan itu, iaitu di dalam bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, keterangan-keterangan yang jelas daripada petunjuk itu, dan pembeza di antara perkara yang benar dan yang salah. Oleh itu, siapa yang daripada kalangan kalian menyaksikan bulan sebagai petunjuk masa berpuasa, maka dia hendaklah berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka gantikanlah puasanya sebanyak beberapa hari pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Allah mengkehendaki kemudahan bagi kalian dan tidak mengkehendaki kesukaran bagi kalian. Cukuplah bilangannya dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu bulan yang istimewa kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Ramadan yang mubarak, yang mana satu-satunya nama bulan Islam yang disebut di dalam Al-Quran ialah bulan Ramadan, iaitu ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kenapakah bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurniaan yang paling banyak kepada baginda Rasulullah dan umat baginda. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qama Ramadan
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan keampunan pada dosa-dosanya yang lalu. Sesiapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, maka dia diberikan keampunan pada dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan keampunan pada dosa-dosanya yang lalu. Jadi, bagaimana keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam bulan Ramadan? Sama ada kita bangun, sama ada kita berpuasa dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengampunkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Yang mana sekiranya kita hidup daripada sejak kita balik sampai sekarang, contohnya umur kita 30 tahun, 40 tahun, dengan sebab kita berpuasa keikhlasan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak mana pun. Subhanahu wa ta'ala. Maka rebutlah peluang di dalam bulan Ramadan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan ibadah, sama ada membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat kepada Nabi, dan berdoa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana doa orang yang berpuasa adalah doa yang sungguh mustajab. Lebih-lebih lagi mereka berdoa dikala hendak berbuka puasa. Begitu juga banyakkan salat tahajud, salat sunat duha, salat sunat qabliyah dan ba'diyah atau salat nawafil. Begitu juga salat-salat yang didirikan sepanjang bulan Ramadan, yang ini salat tarawih yang hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Begitu juga salat witir, salat fardu jangan ditinggalkan. Kerana siapa yang berpuasa tidak menunaikan salat fardu, maka mereka telah mendapat kerugian yang sungguh besar. Kerana salat atau sembahyang ini adalah tiang agama. Dan hadis yang seterusnya yang Ustaz akan berikan kepada kita sebagai peringatan, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang bermula daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Diturunkan di Jabal Nur di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melantik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan dan mengkhususkan bulan Ramadan dengan menganugerahkan satu malam yang sungguh mulia, iaitu dinamakan malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, satu surah yang khusus tentang malam ini, iaitu di dalam surah Al-Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang makna Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yang ini pada malam kemuliaan, iaitu Al-Qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat dan Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi ambillah peluang dan rebutlah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggelarkan umat ini sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan di atas muka bumi ini. Hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sa'im farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk was-siyamu junnah. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'imun. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, segala amalan anak Adam akan digandakan. Satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda, seumpamanya sehingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah bagiku dan aku, yakni Allah, yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketiga berbuka dan kegembiraan ketiga menghadap Tuhannya. Sesungguhnya bau mulutnya, iaitu orang berpuasa itu, lebih baik di sisi Allah daripada haruman kasturi, yakni misk. Puasa ialah perisai junnatun minallah. Apabila salah seorang daripada kalangan kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan janganlah bertelagah. Jika ada seorang yang memakinya atau memeranginya, dia hendaklah berkata, inni sha'im, dan sesungguhnya saya berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan keistimewaan di sisi orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala dan memberikan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketiga iftar, iaitu ketika mereka berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua iaitu kegembiraan yang paling besar, mereka dapat bertemu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalkanlah sunnah Rasulullah ketika berpuasa. Cepatkanlah berbuka puasa, yang ini iftar, dan lambatkanlah bersahur. Dan amalkanlah bersahur dengan memakan makanan sunnah Rasulullah supaya badan kita menjadi sihat dan berbarakah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah, sesungguhnya dalam makanan sahur itu terdapat barakah. Ini sahaja yang Ustaz dapat untuk memberikan tazkirah yang ringkas ini. Mudah-mudahan amalan kita sepanjang bulan Ramadan, sama ada puasa, ibadah salat, ibadah tarawih dan witir, ibadah sunat-sunat yang lain, ibadah membaca Al-Quran, zikir dan doa diterima oleh Allah dan dimustajabkan doa-doa kita. Semoga kita menjadi muslim atau muslimah yang terbaik di atas muka bumi ini dengan mencari keredaan Allah dan rahmat Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.